Xiaomi merupakan seorang anak kecil yang sangat minat dengan permainan hoki. Malangnya, ibu bapanya tidak suka Xiaomi bermain hoki. Lalu, apabila dia di sekolah, dia selalu curi-curi ke padang hoki apabila selesai waktu sekolah. Dia seronok melihat rakan-rakan yang lain bermain hoki. Suatu hari, ketika di padang hoki, jurulatih hoki datang dan bercakap dengannya. Rupa-rupanya jurulatih sudah lama perasan akan kehadiran Xiaomi. Xiaomi menyatakan dia sangat berminat dengan permainan hoki. Jurulatih mengajak Xiaomi agar ikut ujian untuk memilih pemain hoki sekolah yang diadakan pada minggu hadapan. Xiaomi menyatakan ibu bapanya melarang dia bermain hoki karena ibu bapanya mengatakan sukan itu tiada masa hadapan. Jurulatih berjanji dengan Xiaomi untuk memujuk ibu bapanya agar membenarkannya bermain hoki. Selesai latihan hoki, jurulatih mempelawa Xiaomi untuk menumpangnya balik ke rumah Xiaomi. Jurulatih juga ingin berjumpa dengan ibu bapa Xiaomi untuk memujuk mereka agar membenarkan Xiaomi bermain hoki. Setibanya mereka di rumah, jurulatih berjumpa dengan ibu bapa Xiaomi dan menceritakan kejayaan-kejayaan ahli sukan yang menjadi jutawan apabila menceburi bidang sukan. Antaranya seperti Datuk Lee Chong Wei dan Datuk Azizul Hasni Awang yang memenangi pingat perak di sukan Olimpik baru-baru ini. Akhirnya, ibu bapa Xiaomi membenarkan Xiaomi bermain hoki. Xiaomi lantas ikut ujian pemilihan pemain hoki sekolah. Dia terpilih karena tanpa sadar dia mempunyai bakat bermain hoki. Hari pertama latihan, jurulatih menerangkan tentang permainan hoki kepada para pemain. Pertama sekali tentang peraturan dan undang-undang permainan. 1. Bilangan pemain sebanyak 11 orang setiap pasukan. 2. Masa permainan dan rehat adalah mengikut pecahan 3-5-5-3-5. Permainan dimulakan apabila bermula masa pertama permainan dan bermula separuh masa kedua. Permainan juga dimulakan setelah permainan dihentikan atas kesalahan yang dilakukan oleh satu pihak dan kesalahan serentak oleh kedua-dua pihak, bully. Permainan juga dimulakan selepas gol dijaringkan. 4. Pemain tidak dibenarkan menggunakan bahagian belakang kayu dan bermain tanpa kayu sendiri. Pemain juga tidak dibenarkan menggunakan kayu untuk menakutkan pemain lain dan mengangkat kayu melepasi kepala lawan. Pemain dilarang menaikkan bola yang membahayakan pemain lawan serta bermain dengan cara yang bahaya. 5. Penjaga gol dalam kawasan D boleh menendang bola, menahan bola dengan mana-mana bahagian badan dan menghentikan bola dengan kayu melepasi bahu. 6. Menghadang menggunakan mana-mana bahagian badan atau kayu untuk menghalang pihak lawan dari merampas bola tanpa memainkan bola atau berlari di antara rakan pembawa bola dengan pihak lawan. 7. Penalti yaitu pukulan percuma akan diberikan bagi kesalahan yang tidak disengajakan di luar kawasan D dan kesalahan yang dilakukan antara kedua-dua garisan 23 meter. 8. Pukulan sudut penalti diberikan atas kesalahan yang tidak disengajakan dalam kawasan D, kesalahan yang disengajakan di antara garisan D dan garisan 23 meter. 9. Stroke penalti diberikan atas kesalahan yang disengajakan dalam kawasan D, kesalahan yang tidak disengajakan tapi boleh menghasilkan gol. 10. Amaran yaitu kad hijau, penggantungan sementara 2 menit masa diambil kira apabila pemain duduk di kerusi yang disediakan khas di tempat teknikal. Kad kuning,
Penggantungan sementara, minimal 5 menit, manakala kad merah untuk penggantungan tetap selama 2 permainan. Xiaomi paham dengan semua peraturan hoki yang diterangkan oleh juru latih. Dia sangat bersemangat untuk berlatih bermain hoki. Pada keesokan harinya, latihan bersambung lagi. Juru latih menerangkan pula tentang kawasan permainan hoki. 1. Kawasan permainan hoki berbentuk 4 segi tepat yang berukuran 90 meter panjang dan 54 meter lebar dengan permukaan yang rata. Hoki amat sesuai jika dimainkan di atas padang rumput tiruan. Terdapat 5 garisan utama di padang hoki, yaitu A. Garisan tepi, B. Garisan gol, C. Garisan tengah, D. Garisan 23 meter, E. Garisan D. 2 garisan selari dengan garisan belakang didapati dalam kedua-dua kawasan 23 meter, 1 garisan 5.0 meter dari garisan belakang dan 1 lagi 14.63 meter darinya. 2. Bulatan menjaring, yaitu 1 garisan yang panjangnya 3.66 meter selari dengan garisan gol ditanda di tengah garisan 14.63 meter. 2 suku bulatan beradius 14.63 meter dilukis bermula dari garisan 3.66 meter ke garisan belakang. 3. Setiap pasukan mempunyai 1 pintu gol. Gol diletakkan di tengah-tengah garisan belakang. Gol dibuat dengan 2 tiang gol tengah yang disambung dengan 1 tiang mendatar. Jarak antara 2 tiang tengah itu ialah 3.66 meter. Ketinggian tiang tengah ialah 2,14 meter. Tiang tengah dan tiang mendatar berbentuk 4 segi bujur berukuran 5 mm lebar. 4. Sebiji bola keras, pejal dan kosong digunakan. Biasanya, permukaan bola adalah licin. Bola berwarna putih atau warna lain digunakan dengan persetujuan oleh kedua-dua pasukan. Berat bola, minimum 156 gram hingga maksimum 163 gram. Lilitan bola pula 224 mm, minimum hingga 235 mm, maksimum. 5. Kayu hoki hendaklah licin dan tidak boleh mengandungi tepi-tepian tajam atau serpihan yang berbahaya. Tebal kayu dihatkan kayu mesti boleh melalui 1 gelung yang mempunyai diameter 51 mm. Xiaomi mendengar penerangan juru latih dengan bersungguh-sungguh. Semangatnya semakin membara. Setiap hari Xiaomi berlatih dengan penuh disiplin. Juru latih melihat Xiaomi sebagai pemain yang luar biasa dan berbakat. Dia melantik Xiaomi sebagai ketua pasukan. Akhirnya, hari pertandingan telah tiba. Pasukan hoki sekolah Xiaomi bertanding dengan sepenuh hati. Hasilnya, pasukan hoki sekolah Xiaomi layak ke pertandingan akhir. Pasukan mereka bermain bermati-matian tetapi nasib tidak memihak mereka. Pasukan hoki sekolah Xiaomi tumpas tipis di tangan lawan. Walaupun kecewa, Xiaomi dan rakan-rakan tidak patah semangat. Malah, Xiaomi tetap bersemangat mengejar cita-citanya untuk mewakili negara ke Sukan Olimpik pada suatu hari nanti. Itulah cerita tentang Xiaomi yang suka bermain hoki. Diharap kita semua dapat menjadikan kisah Xiaomi sebagai inspirasi. Kisah ini telah ditulis oleh Cikgu Fauzan, yaitu pengurus pasukan hoki Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pagoh. Sekian, terima kasih.